Tapi tahu tak apa dia? Saya peluk ayah saya cium dahi dia. Saya sudah baring, saya cium kaki ayah saya nangis, nangis. Tahu tak sebab apa? Sampai sekarang bila balik kampung saya peluk ayah saya, dia nangis bang, peluk kuat-kuat dia nangis. Saya cium dia nangis. Pakcik-pakcik saya kat kampung tahun baru Cina, kali pertama saya balik, saya tak peluk dia orang bang. Duduk kebelakangan 5 tahun ni, mak meninggal, saya balik saya peluk pakcik-pakcik saya. Dia orang kena peluk dengan saya, dia orang pun nak nangis dah bang. Hampir semua pakcik saya macam rindu nak tunggu saya peluk. Saya nampak muka macam nak kena peluk je muka dia. Ya, saya cakap betul. Semua pakcik-pakcik saya, sebab anak dia pun tak sempat peluk dia, dia penat. Rupa pelukan ni penting juga. Bukan daripada isteri je, daripada anak-anak ni penting. Ni haji-haji ni sama, banyak yang garang ni saya tahu. Bukan garang sebab apa, sibuk kerja kan, duduk cari duit, payah. Macam ayah-ayah kita, siapa ada ayah lagi angkat tangan? Siapa ada ayah lagi? Siapa dah lama tak peluk ayah dia? Dah lama tak peluk ayah. Kalau ayah tu ada lagi, balik peluk dia. Dia mesti peluk dia lama sikit. Cakap ayah, tak tahu berapa lama hidup saya ni saya nak peluk ayah, saya sayang kat ayah. Peluk dia lama-lama. Dia mesti nangis. Ni ayah-ayah ni anak-anak balik rumah berbual dengan mak. Dia tengok TV, baca surat khabar, tengok WhatsApp. Siapa bergaduh dengan siapa ini, dia tengok je. Sekali dia intai-intai anak, bilalah anak aku datang nak peluk aku. Ayah ni nampak je garang. Kakak kata suami kakak garang, taklah. Ni abang-abang ni kalau anak demam bawa motor berhenti tepi jalan, nangis sorang-sorang kuat-kuat. Saya jumpa pakcik-pakcik ada itu garang-garang kerja nelayan. Anak sampai tak balik rumah bang. Orang kata masjid tak pergi, anak-anak dia pergi hilang. Tu jahat tu ustaz, Tuhan dah tunjuk kat dia. Kata orang ni, sedap dia Tuhan dah tunjuk. Saya pun pergi jumpa pakcik naik bot kat Melaka tu, pakcik tu nangis. Pakcik tu kata apa kat saya? Ustaz, anak-anak ingat kita tak sayang dia. Berbual pakcik ni garang sangat, tu anak-anak tak balik. Ustaz tahu tak? Saya tiba dia nangis lah. Saya kadang-kadang dapat seekor je ikan ustaz, nak sekolahkan anak. Saya doa, ya Allah bagilah ikan kedua, ketiga, keempat saya nak sekolahkan anak-anak. Sebab tu siapa ada ayah peluk ayah. Ni ayah-ayah nampak garang-garang, nangis semua ni kan, betul je Tapi kita belajar tak boleh nangis depan orang, nangis sorang-sorang. Ni kalau tepi jalan nangis kuat-kuat ni. Ni kalau dengar radio parking kita tepi jalan, nangis kuat-kuat tepi jalan. Tahu tak sebab apa? Ayah kita rindu kita. Siapa ada ayah peluk ayah. Tapi ustaz bapak memang tak guna punya orang ustaz. Memang tak boleh buat macam ustaz cakap tu. Kena buat dik. Buat apa dengan ceramah panjang-panjang sampai pukul 9 hang. Takkan dengan ceramah panjang-panjang peluk ayah pun tak pandai. Apa tu akhlak? Buat baik pada orang, buat jahat pada kita. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, dan mendoakan orang yang menzalimi kita. 3. Akhlak, bila kita buat baik ke orang, orang buat baik kat kita tu biasa. Orang buat baik, kita buat baik tu, maaf, binatang pun ada perangai macam tu. Tapi bila jadi orang Islam, bila kita boleh balas buruk orang dengan baik, kita tolong dia, kita dakwah dia, dia marah kita, malam kita balik doa nangis untuk dia, ya Allah ampunkan dosa dia, dia tak tahu, beri dia hidayah, ya Allah maafkan dia. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai hari ni balik nanti peluk ayah, peluk ayah yang garang-garang tu, peluk dia, cakap sayang. Begitu juga anak-anak bang, peluk anak-anak, dia rindu pelukan. Anak-anak yang dah besar-besar ni rindu pelukan mak ayah. Saya dah try lagi, sekolah budak jahat pun sama je mana-mana. Macam budak sekolah jahat, dia paling jahat, dia kata 5, garang je. Bila balik masuk kereta saya berlari, ustaz, saya benci bapak saya. Taklah dik, engkau rindu dia. Tak ustaz, saya benci bapak saya. Engkau rindu dia. Dia pun, saya peluk dia, ustaz, saya rindu bapak saya. Budak, saya ringkaskan cerita tu. Itu saya pergi utara, seorang budak dia jadi 5 bang, jual burger. Dalam burger tu, utara saya sebut, adalah setengah kat tempat tu, dia jual burger. Dalam burger dia tu bang, ada dadah. Orang, bukan semua burger dia ada dadah, dia suruh orang nak ambil, dia tukang bagi. Dia jual burger macam biasa, bukan apa tu. Saya jumpa dia 3 hari bang. Abang datang, adik datang kat abang kat masjid, cikgu disuruh tengok dia, tak pergi sekolah lama. Cikgu tak berani dakwah dia, ajak dia pergi sekolah. Kalau ajak tak pergi, bukan budak tak pergi sekolah, dengan cikgu tak pergi sekolah esok. Sebab dia kawan budak-budak dadah, tayang cikgu pancit lah, macam-macam dia buatnya. Jadi saya ajak dia pergi masjid. Saya tak cerita apa-apa, dek, berbual saya ceramah. 3 malam tak datang bang. Saya dah tak nak balik dah kampung asli tu. Situ kampung asli, ni kampung biasalah. Bila saya nak balik, dia datang kat saya malam-malam. Abang dah tidur ke? Saya tengah berdengkur bang. Abang dah tidur ke? Dah jaga dek, tadi tidur. Bang, saya, dia berbual dengan saya ni sial lah, jahat, hidup saya tak baik. Tuhan saya lahir, mak opak saya bercerai. Nenek kata saya ni anak cucu sial ustaz, sebab itulah mak opak bercerai. Lepas tu ustaz, semua cikgu kata betul lah. Bila saya tanya cikgu kata memang sial lah kau ni, sebab dia jahat. Jadi cikgu ya kan, ustaz rasa memang hidup saya ni Tuhan jadikan memang sial ke ustaz? Dia tanya saya. Entahlah dik, ustaz rasa memang ya lah, sebab tengah malam ni pun kau time ni lah baru kau datang. Dari tadi kau tak datang-datang. Tak, saya gurau dengan dia bang. Dia kasar sikit, dia suka bukan saya layak kasar sikit dengan dia, tak kasar macam mana gurau. Lepas tu saya berbual dengan dia, abang saya jual jahat. Tak, muka comel jahat apa? Saya jahat ustaz, ustaz tak kenal saya.
Sorosan ni ustaz saya jahat. Tak, comel jahat apa dik? Engkau ni apa, saya berbual lah sekali. Dibawa segi bilik air, ditunjuk, ustaz ni apa ni ustaz tahu tak? Ya Allah, ni dadah dik, ini bukan jahat, ni gila nak mampus kau ni. Mati dik kalau jual macam ni dengan ustaz kena hukum gantung lagi. Banyak juga ni dik, aku kawan-kawan budak jahat, tak pernah lagi aku tengok dadah banyak macam kau ni. Kau ni kenapa banyak sangat? Saya dah bebel kat dia, saya pun pergi tidur. Hantar kau lah dik, saya pun tidur. Dia berbual dengan saya lama sikit cerita hidup dia. Saya pun cakap dengan dia, dulu hidup saya macam tu juga dik. Saya cerita kat dia, tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dia rapat dengan saya bang, tak lama dia pegang tangan saya, tak lama dia baring kat perut saya. Wah, lain macam budak ni. Baring. Lepas tu saya ajak semayang, dia ikut saya semayang. Saya hadiahkan dia jubah. Bagus pakai jubah ni, dia cepat jadi baik sikit. Cepat dia pakai jubah kan. Kalau jahat tanggal dulu jubah kan. Memang gitu kan. Kalau pakai songkok ke kopiah, nak jahat campak dulu kopiah. Tu bagus pakai kopiah songkok ni, tu lah dia jadi nak buat jahat tu lambat sikit, kena campak dulu songkok tu. Lepas tu abang kakak tahu apa jadi, adik-adik dia pun ikut saya, dia berubah. Tunjuk saya buat dakwah, ditunjuk masuk dalam kebun getah, dakwah budak-budak dadah. Saya suruh dia bawa saya jumpa abang-abang yang dadah tu, dibawa saya sebung kebun getah 12 malam. Dik, kenapa jauh sangat? Kau kata dekat je ustaz. Bahaya ni dik, patah balik lah. Astaghfirullah, dia kata kat saya. Allah kan ada ustaz. Engkau kan main ceramah kat aku kan. Tak, kau macam nak buat jahat kat aku je makin malam. Dah dik, esok lah dik. Tak, dia mana ada, dia orang masalah 1 pagi je baru dia orang ada ustaz. Pukul 12 mana ada lagi. Saya selalu macam tu lah, dah tak larat juga bang. Kalau KL sama jugalah, kalau nak jumpa orang teruk-teruk pukul 3 pagi tu, tu memang sah lah. Itu memang sedap lah berceramah bang. 3 pagi kat KL, semua tengah keluar kelab, tunggu di depan kelab tu bang. Ceramah dia orang nangis semua, tengah mabuk tu kalau kena dengar ceramah, nangis semua sekali bang. Iya, yang 3 pagi. Sebab apa? Dalam kelab tu tak bahagia, sakit jiwa bang. Dia ingat masuk kelab dia bahagia, dah habis penat dia buat jahat bang, keluar-keluar tak bahagia. Tiba dengar dek, Allah sayang kat awak, nangis dia bang. Dengar Allah sayang, dia nangis dah. Sebab dia rindu nak dengar nama Allah tu, bahagia bang. Orang dah lama tak dengar, macam gelap gelita, tiba nampak cahaya tu terkejut dia bang. Dengar Allah je dah menangis dah. Allah sayang, senang je ceramah malam-malam bang. Tanya apa pun jawab Allah sayang je. Susah tak nak ceramah malam-malam? Ustaz saya jahat, minum arak, main judi, main perempuan, ini ustaz. Allah maafkan saya tak ustaz? Saya jahat, dia benci kat saya. Taklah dia, Allah sayang kat awak. Saya jawab Allah sayang je. Senang tak ceramah saya bang? Senang kan? Satu dah malam ngantuk bang, nak jawab apa lagi? Allah sayang je lah. Kadang saya pun tak dengar juga orang cerita main panjang sangat situ terang. Tak larat dengar bang, dengar panjang cerita, tahu benda dah masalah hidup dia ni. Tapi dengar Allah sayang, dia nangis bang. Allah yang buat, bukan kita bang. Lepas tu berbual-bual, apa jadi kat budak tadi, saya ringkaskan nak balik KL, dia peluk saya. Abang, dia mak ayah bercerai, dia tak pernah jumpa mak ayah, tinggal dengan nenek dia. Dia peluk saya, abang nak ikut abang balik KL. Tak boleh dik, jumpa nenek dia. Makcik ni cucu makcik kata nak masuk madrasah kat sini, dia kata dia kawan budak dadah, dia tak boleh tinggal lah semua tu. Saya bawa dia pergi KL lah, saya bawa dia tempat jauh sikit, boleh makcik? Tak payahlah ustaz, cucu makcik ni jahat. Tak adalah, budak baik je. Ustaz tak kenal dia, ustaz baru kenal 2-3 hari. Depan ustaz baik dia jahat ustaz. Semua orang, tak payahlah ustaz jahat. Tak adalah makcik, dia banyak berkawan dengan setan lah dia. Nanti kalau dia banyak duduk majlis ilmu, malaikat banyak, setan tu semua lari. Bukan ustaz, dia ni lah setan sebenarnya. Ustaz tak payahlah sesalahkan orang lain ustaz, memang dia ni setan. Saya nak menyedapkan hati mak dia kan, bukan salah kau orang, menyedapkan hati nenek dia. Dia lah setan ustaz. InsyaAllah makcik, setan dulu-dulu pun ada yang baik, ada yang jahat dulu kan. Dulu ada yang Azazil, dulu baik juga ustaz setan. Dia ni belum jadi setan lagi makcik. Bukan ustaz, dia ni lah Azazil tu. Dajjal semua dia. Saya bawa balik KL, makcik dia, mak nenek dia bagi. Sampai KL, makcik tak ada duit ni, tak apa makcik jangan risau makcik, adalah ni kat ni. Saya bawa pergi KL, hantar kat madrasah. Kawan saya jaga dia. Ustaz ni kena bayar lebih sikit ustaz, sebab macam jaga dia macam 10 orang ni ustaz. Ustaz kena bayar macam 10 orang juga. Boleh bang, janganlah 10, 5 orang boleh lah. Okey macam tu, okey ustaz. Memang dia teruk bang, dia punya kerosakan tu banyak tu, macam-macam, rompak rumah ustaz, macam-macam. Jadi ustaz pun dah pening lah, rasa macam nak humban je budak tu. Memang degil, manjat rumah ustaz ni, bergaduh, bertumbuk, pecah barang, mengamuk, sepak ni kursi, meja, tendang. Budak jenis panah baran, kecil lagi. Saya pun bawa dia pergi. Lepas lama sikit saya tak tengok-tengok dia bang. Ustaz tu kata biar, serah kat dia je. Saya pun biar, dah setahun bang, saya pergi jumpa dia. Budak tu peluk saya, ustaz. Dia nangis peluk saya. Kenapa lama tak tengok saya? Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran. Dia baca Quran kat saya, sedap dia baca. Saya pun nangis, sebab saya pun tak pandai baca Quran macam tu. Saya dengar sedih. Ustaz, kenapa ya Tuhan buat hidup saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa dalam hidup saya, ada nenek je. Nenek saya pun benci kat saya. Dia bukan benci kat engkau, dia sayang kat engkau. Ustaz, kenapa ustaz benci juga kat saya ya? Dah setahun ustaz tak tengok saya.
Ustaz tahu tak, saya setiap lepas main fardu, tak ada satu solat fardu pun saya tak sebut nama doa, nama ustaz dalam doa saya. Ustaz maaf, kalau ustaz marah saya, maafkan saya. Saya pun peluk dia, maafkan saya. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa dalam hidup. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya ada ustaz je dalam hidup saya ni. Dia pun nangis tak berhenti. Terima kasih ya hantar saya kat sini. Abang tahu tak apa perkataan yang paling saya sedih bila dengar budak-budak jahat ni cakap apa? Ustaz, terima kasih yang hantar saya kat sini. Ustaz, terima kasih tolong bawa saya ke sini. Ustaz, saya tak pernah berhenti doakan ustaz. Tu yang paling saya rasa sedih. Tahu sebab apa? Saya pun dah tak doakan dia dah. Saya pun dah tak doakan dia. Sebab tu orang dulu buat dakwah ni, mereka buat dakwah dengan susah payah. Saya pernah sikit daripada Johor, 3 orang cikgu mula-mula dakwah saya masa umur 12 tahun. Ada saya sampai ke KL ni, ada ijtimak begitu, ada ceramah ulama-ulama. Jadi saya datang malam, program tu banyak hari. Saya datang dah last, subuh last saya datang. Sibuk kan ceramah sana sini. Saya datang itikaf 2 pagi. Tak ada tempat tidur dalam masjid tu, dekat saf depan tu je kosong. Tengah-tengah tu orang semayang, depan tu pun semayang. Kat mimbar tu saya pergi baring kat situ. Tiba saya dengar doa-doa, ya Allah beri hidayah pada Liu Yun Pao, beri hidayah pada Linda Liu. Dia nangis-nangis kuat-kuat bang. Dia nangis sungguh-sungguh, bukan kuat-kuat. Dia nangis tu, dia teresak-esak. Didoakan saya, keluarga saya seorang-seorang, adik-beradik saya Islam, bukan Islam, pakcik-pakcik saya. Saya pun tengok siapalah orang ni. Tengok-tengok di antara cikgu yang mula-mula dakwah saya. Saya tegur dia. Dia tak ingat saya. Sebab apa? Dia ada penyakit dah, macam dia dah berumur dah. Dia tak ingat saya bang, dia tak ingat. Tengok saya dia kecil manis macam penyakit lah. Dia lupa-lupa sikit bang. Dia macam tengok saya tu, dia tak ingat saya. Tadi dia baru sebut nama saya. Haji takkan tak ingat saya sampai hati haji. Saya dengan haji punyalah rapat. Dia pandang saya lama, saya ingat-ingatkan dia. Saya sedih. Tahu tak apa dia? Walaupun dia tak ingat saya, muka saya sebab penyakit dia, tapi dia sebut nama saya dalam doa dia. Baru saya tak, macam mana boleh sebut nama dalam doa dia? Sebab dah jadi harian, itulah bacaan dia hari-hari doa dia. Jadi baru saya belajar, itulah Islam. Walaupun kita dah lama tak jumpa, kita saling mendoakan satu sama lain. Itu orang Islam dulu-dulu. Mereka sangat berkasih sayang. Ni Nabi ajar pada orang Muhajirin.